عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه ثم إلى أرواح الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi memanjangkan usia kita, dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu untuk berhimpun bagi sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 37. Boleh? Dan 36. Faedah. ثم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faedah ini suatu kegunaan. Barang siapa mati dengan kalimah yang pertama, iaitu La ilaha illallah, yakni seseorang yang mati yang habis suara mulutnya dengan kalimah syahadah, nescaya dimasukkan dia ke dalam syurga sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih. Jadi malam ini penulis ini nak berkongsi dengan kita satu faedah, yang mana faedah ini merupakan perkara yang memberi manfaat ataupun kegunaan kepada kita. Dia nak cerita dekat kita perkara yang berfaedah yang perlu kita ketahui. Apa dia? Dia kata barang sesiapa, tak kira siapa lah, lelaki ke, perempuan ke, yang mati dengan kalimah yang pertama. Kalimah pertama ni apa? La ilaha illallah. Kalimah yang kedua Muhammadar Rasulullah. Itulah dua kalimah syahadah yang perlu diucapkan oleh orang yang ingin memeluk Islam. Jadi bila disebut kalimah yang pertama ni fokus kepada La ilaha illallah. Jadi barang siapa yang mati yang mana dia boleh mengucapkan kalimah yang pertama, iaitu kalimah La ilaha illallah, yakni yang kata mati boleh ucap tu apa dia? Seseorang yang mati yang habis suara mulutnya. Yang abang kata kalam terakhir yang keluar pada mulut dia sebelum dia mati. Okey, dengan kalimah syahadah tadi
nescaya dimasukkan dia orang yang mati tadi dengan kalimah syahadah tadi ke dalam syurga sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih. Abang kata memang Nabi menyatakan siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia telah ataupun akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi ini kaedah, ini tanda orang yang mati husnul khatimah. Tapi itu kita dah hafal dah, penulis ni dah cerita dah, ulama dah bahas dah. Yang kata mati ni ada dua kategori. Pertama, mati beriman ataupun husnul khatimah. Yang kedua, mati su'ul khatimah. So, dua benda ni kita kena ingat. Jangan take for granted. Aku apaan, mati boleh ucap. Mati boleh menyebut kalimah la ilaha illallah. Padahal hidup hari-hari tak sebut pun. Ni benda yang kita kena faham. Sebab kaedah juga menyatakan Allah bisa tegal di atas. Abang kata kita ni bila seringkali mengucapkan perkataan tersebut, mudah-mudahan ianya menjadi darah daging kita. Mudah-mudahan perkataan itu sebati dengan kita. Sebab itu dalam apa jua keadaan, kita boleh mengucapkan perkataan tadi. Jadi hadis yang sahih bagaimana Nabi menyatakan siapa-siapa yang mati boleh mengucap kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Ini benda yang kita nak kena faham bila kita mengaji perkara ni. Ini merupakan perkara yang mana ulama mendefinisikan ataupun bagaimana Tuhan menyatakan kematian itu terbahagi kepada dua. Itu yang kita dah berdoa, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Itu imam doa tadi kan. Wahai Allah, wahai Tuhanku, matikanlah kami dalam keadaan mati yang baik. Wala tahtim alaina, janganlah kau matikan kami di su'il khatimah, dengan kematian yang buruk. Jadi antara tanda orang mati baik ni apa? Boleh ucap. Itu yang bila kita tengok orang sakaratul maut, bila tengok orang nazar, tu yang Nabi suruh yulaqinu mautakum bila ilaha illallah atau kama Rasulullah. Nabi kata talqinkan orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Abang kata ajak dia mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan dia pun boleh ucap sama. Tapi benda ni dia depend on amalan kita. Ni benda kita kena faham. Sebab itu kaedah adat ni ikut mana pun kita memang dituntut supaya zikran katsira, berzikir, mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan yang banyak. Itu yang dia sebut saat lagi ni, bagaimana golongan-golongan sufi, golongan-golongan tarikat, ahli-ahli salik yang nak kembali kepada Tuhan, mewajibkan kepada diri mereka untuk senantiasa berzikir dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab ni ya. Sebab dia apa? Sebab nak mati husnul khatimah. Kita boleh sebut practice make perfect. So bila kita duk berlatih ni, kita akan jadi sempurna. So kaedah hidup ni duk berlatih sebut la ilaha illallah lah. Sebab mudah-mudahan nak mati esok pun kalimah tu boleh kita sebut. Ni sebut pun waktu penuri arwah ya. Contoh. Tu pun tak naik juga buat tahlil, buat kalut pun dapok orang kata naik lah buat tahlil tu, dia tak apa. Saya pakai hidang je. So bila nak kena? Pakai tak kata. Lepas tu duk perangan mati boleh ucap. Agak-agak padang patut dengan muka kita. Baik yang cakap, baik yang dengar, balik fikir rumah lagi tau. Ni benda kita kena faham. Habis tu kaedah ni, kaedah yang kita kena reti. Habis tu jangan malas sikit. Sebab apa? Sebab dia merupakan latihan untuk kita melakukan persediaan sebelum tibanya saat kematian tersebut. Inilah faedah yang dinyatakan oleh kita. Sebab hadis sahih, Nabi menyatakan siapa yang mati boleh mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Habis itu pengalaman hidup kita ni, bila tengok orang mati, kita boleh kira dengan jari ya. Berapa orang yang mati boleh ucap. Paling busuk pun peluang Allah tu kira paling busuk baru.
Nah, abang kata dia masuk kategori ahli syurga. Confirm. Sebab Nabi sebut. Bukan aku sebut. Nabi yang sebut. Siapa-siapa yang mati boleh mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Lepas tu mampu mukhalafah dia Ustaz. Saya tengok dia mati tak boleh mengucap. Anda kata apa? Kita tak apaklah terang-terang ni ahli neraka ni. Tapi mampu mukhalafah kita yang tengok mati sendiri je boleh. Dah memang kita mengaji kaedah Nabi sebut mati boleh mengucap masuk syurga. Nabi sebut akhir kalam mulut dia. Niatlah hati tak jadi mah. Nabi sebut kalam akhir dia. Kalam. Bila kata kalam ni perkataan. Lafaz yang keluar pada mulut dia. Jadi nak abang kata benda ni yang kita nak cari dalam hidup. Inilah perjuangan kita dalam kehidupan kita. Nak bagi mati ni kita boleh ucap la ilaha illallah. Paling tak pun mulut Allah mati. Ya tu. Boleh ya. Nah, ni mati habis. Dia ramai mati senyum. Kan? Dia tak ucap lah. Dia kerja gambar mati senyum dia. Yang 40 orang menyambut tu kan. Mati senyum. Kita baca apa? Mati dalam iman. Maksudnya mati mengucap. Oh, mati dalam iman. Mati senyum tak ada seperti iman lagi. Jadi naklah kata ni faedah yang dia sebut dekat kita yang kita kena tanya diri kita. Agak-agak aku ni nak mati boleh mengucap ke tak? Ni soalan kita kena tanya kita. Jangan duk kira orang. Orang yang besar. Okey. Sebab kita tahu dalam hadis yang lain Nabi sebut umat aku ni akan mati berlandaskan kepada amal kebajikan yang dilakukan oleh mereka. Nah, tak kata kita ni mati based on amalan yang kita buat. Banyak amalan kebaikan kita, mudahlah kita mati baik, matilah kita dalam keadaan beriman. Tapi seandainya banyak amalan kemaksiatan kita, kejahatan kita, wala'iyadzabillah, takut-takut kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi ini perkara yang dia nak remind dekat kita berlandaskan kepada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Oleh itu dia kata, ialah bagi orang yang Islam yang menunaikan segala kewajipan Allah sebagai wajib ain seperti sembahyang, puasa dan sebagainya dan menjauh segala larangan yang ditegah akan dia oleh Allah Ta'ala, bahawa membanyak ia akan menyebut la ilaha illallah, yakni berzikir dengan ikhlas serta mulahazah dia, yakni memerhatikan dia akan maknanya makna la ilaha illallah dan mulahazah akan Muhammad Rasulullah di dalam hatinya supaya sempurna berzikir dengan dia. Jadi bila disebut mati ni, mati husnul khatimah ni boleh mengucap. Itu tanda orang yang mati beriman kepada Tuhan. Akhir kalam dia boleh sebut la ilaha illallah. Maka dia kata sayugialah kita ni orang Islam. Sayugialah kita ni orang yang beriman kepada Allah. Yang mana kita senantiasa melakukan segala perintah Allah. Yang mengerjakan sembahyang, puasa, zakat, haji dan yang sama waktu dengannya. Serta kita yang meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Buat apa? Memperbanyakkan menyebut akan kalimah la ilaha illallah. So kita ni kena faham. Tapi tu zikir ni dia terbahagi kepada dua. Saya dah sebut dah kan. Zikir la ilaha illallah ni dia terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua keadaan yang disebut sebagai zikir hasanat dan zikir darajat. Zikir hasanat ni macam kita duk zikir biasa-biasa je. Macam kita duk zikir subhanallah lepas sembahyang, alhamdulillah, Allahu akbar. Kan? Kita masjid ni tak bawa ya latif, ya kafi, semua tu kita tak bawa. Tengah masjid dia bawa. Lepas zikir tu sikit dia bawa zikir la ilaha illallah. So zikir la ilaha illallah tu dia panggil zikir hasanat. Zikir yang mendatangkan pahala apabila kita menyebut kalimah zikir tersebut. Okay. Jadi kita kalau boleh buatlah zikir hasanat ni sampai tak mau buat langsung subhanallah pun kira nak belah ya. Nah, cari la ilaha illallah. Apa? Allah kan segan. Seperti lah jalan masjid Pulau Pinang ni fikir kita ada 2 ratus hariah atau Pinang? 2 ratus hariah. So bila kata 2 ratus hariah ni busuk-busuk ada 2 ratus biji masjid lah. Tapi macam hampa ni ada 2 masjid. Masjid lama satu, masjid baru satu.
Okay, ada tempat 5, ada 2 masjid juga. Tapi kita ambil average. Okay, satu karya ada 2 hotel sahabat. Satu negeri ni ada 2 hotel masjid lah. Pergi buat survey ni. Okay. Berapa masjid daripada 2 hotel masjid tu yang istiqamah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, 5 waktu sembahyang 5. Pergilah buat survey. Kalau wajib lah. Nah, abang kata apa? Balok. Kan? Bukan kata makmum balok. Tu imam pun balok. Sorry to say. Ni tu imam jangan duk marah kamu. Kan? Sebab orang ikut tu imam dia. Dia habis-habis jalan kanan kiri Al-Fatihah. Dia kata tu imam tak balok. Okay? Lepas tu dia bodoh. Kita agak-agak je orang. Angkat juga nak kata baik. Kan? Dan kepala buat Al-Fatihah. Cuba dia tu. Okay? Habis-habis zikir, habis-habis istighfar, baca ayat kursi. Okay? Lepas tu subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Makmum dia tunggu. Kaki nak belah, memang dia belah lah. Nak belah punya pasal. Nak tunggu dia lah. Aku rasa tak tinggal tu imam orang kot. Paling tak ada tu Bilal pun tunggu. Tu Bilal dia nak tunggu sebab nak tutup masjid. So paling korban pun dia dengan tu Bilal. Jadi ya. Ni dah. Dia pun Al-Fatihah. Cincai sungguh tu imam lah. Tu tak bagi elang. Itu dia pun tak tahan. Tak bagi elang tu tak tahu. Okay. Jadi nak abang kata benda-benda lagu ni bukan satu perkara yang kita boleh pandang remeh, kita boleh pandang tak apa saja. Sebab apa? Sebab kita kuat meningkat usia. Kan saya dah sebut, kita ni kena fikir bila usia kita meningkat, semakin halus, semakin detail, semakin orang tanpa nama terperinci. Kita nak kalut pergi mana? Apa bencin-bencin ni? Janggut putih-putih ni apa nak pergi mana? Apa-apa kata aku. Apa nak kalut di mana? Aku muda pun lah kata kalut kan. Ni hak tua-tua aku buat kalut. Tu kita lepas perut. Sepatutnya hak tua-tua ni mau jadi tunjang. Kan? Dia imam tua. Okay? Dia mesti belajar subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Kemai lagi bubuh la ilaha illallah. Mana ada dah. Boleh kira dengan jari ya. Kan? Dengan tempat aku sebut lagu ni, isyak lagi tu imam dia buat Al-Fatihah juga. Punya buta perut tu imam. Dia tak alert apa yang ustaz cerita. Tak pun dia memang belajar nak balas dendam kat aku lah. Dan tu ya. Dia kata aku imam, hang mengajar ya. Habis-habis kita nak Al-Fatihah tu cukup orang ajar tunggu. Jadi kita buat tak tahu dia. Puskah amalan ni untuk hang sendiri. Kita tolong cerita ya. Okay. Sebab ni takut-takut tak boleh ucap ya. Yang tu yang kita takut. Sebab kaedah hidup ni kita jangan take for granted. Jangan rasa aku tak apa. Aku tak apa. Jenis take for granted ni macam iblis. Iblis dia take for granted. Mesti. Dia rasa dia tak apa. Malaikat kata ni, ada di Lauh Mahfuz ni. Allah Ta'ala menyatakan ada orang yang akan menderhaka. Okay, kepada dia. Jadi tolonglah doa dekat kami, wahai Azazil. Azazil kata, don't worry. Just a small matter, bro. Cik, dia berdoa kan apa? Kat dia lupa berdoa. Lelah dia yang celaka. So, kita jangan take for granted hidup ni. Apa salahnya kita melakukan perkara-perkara sunat tadi? Dia memang benda ni sunat saja. Okay? Yang dia suruh kita berzikir bahawa membanyak ia akan menyebut la ilaha illallah ni sunat. Dia bukan wajib pun. Yang wajib semayang tadi tu. Kita pun tak pernah kata wajib zikir ni. Tapi hak sunat ni yang Tuhan nak perhati ni. Sebab apa? Sebab kita dah mengaji dah tawaran daripada Allah Ta'ala. Berarti tawaran. Tuhan nak tengok, hang nak ambil ke tak ambil benda yang aku bagi option ni. Apa-apanya tak mau ambil. Rugi lah kita. Orang suruh sains kapal kerja 60, puluh sains. Dia kata kena sains 60 ni. Dia tidak takat 55 ya. Sains ni lah dia kata. Tapi tak tentu lagi nak kerja 60 ke tak. Amboi. Dia tak tahu kerja 60 sains orang. Tengah-tengah tu sains tu kecoh. Tu tak tahu. Apa salah hak ikhlas? Saya tak mau. 60 ke 58 saya tak mau. Saya tekan 55 kan. Okay? Boleh buat. Tak ada siapa nak marah kat kita kan.
Ni dah sign lah. Tapi dia fikir, aku insyaAllah kot. Sign bila ada, orang suruh sign je. Yang syok dia kata sign bila ada, orang suruh sign. Tak tentu lagi nak macam 60 ke tak? La ilaha illallah. Ni benda kita kena reti. Jadi dia suruh kita memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Okay? Jadi itu zikir hasanat tadi. Yang kedua dia panggil zikir darajat. Bila kata zikir darajat ni, dia mesti berlandaskan kepada tarikat. Yang kata tarikat ni, kita pergi talqin ataupun kita pergi bay'ah. Zikir la ilaha illallah ni kepada mana-mana syekh tarikat yang qualified untuk mentalqin dan membay'ahkan zikir itu kepada kita. Lepas tu syekh akan kata lah, okay, everyday zikir 5,000 kali. Kok mana pun, sehari semalam kena zikir 5,000. So kita cari waktu lah. Okay? Yang mana benda sunat tu menjadi satu perkara wajib bagi kita untuk berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehari bagi cukup 5,000. Berlandaskan kepada apa yang dikatakan oleh syekh tarikat tadi. Jadi zikir tu merupakan zikir darajat, yang mana zikir tarikat ni dia tidak lain dan tidak bukan untuk mengupgradekan kita punya nafsu ataupun makam martabat nafsu kita. Okay. Sebab bila kita banyak berzikir dengan kalimah la ilaha illallah ni, mudah-mudahan kita mampu mengawal hawa nafsu kita. Sebab nafsu kita ni kita tahu, dia bukan suka kita nak buat benda-benda baik ni, betul ya? Dia bukan mau dengan benda guru sebut tadi tu. Nafsu marah tu. Imam lagi marah. Panas hati tu. Tapi tak ada dakwah. Dia kalau kata pun tak ada makna. Mic tu kat dia. Jadi nak orang kata nafsu memang tak suka. Nafsu terbakar. Tak percaya, try lah balik lagi. Tengok TV sejam, baca Quran sejam. Merok nafsu. Awak lambat sangat jam ni jalan tak tahu. Tengoklah. Tuan-tuan boleh test benda ni. Okay? Jadi nak apa kata, dia suruh kita banyak menyebut kalimah la ilaha illallah. Yang benar Tuhan sendiri sebut, zikran katsira. Banyak berzikir, banyak menyebut dia. Banyak mengingati Allah Ta'ala. Okay, dah banyak mengingati ke mana? Mulut dan juga hati. Tapi itu dia relate dekat sini. Okay? Yang mana menyebut la ilaha illallah, yakni berzikir dengan ikhlas. Kalau orang yang pergi ambil tarikat ni, bukan dia berzikir tu nak miracle ataupun benda-benda keajaiban di sebalik amalan yang dia buat. Dia berzikir la ilaha illallah ni nak cari redha Tuhan. Ni duk zikir yang aku naik makam ni supaya hidup balik ya. Tak jadi. Tu yang tak jadi wali tu. Wali juga. Sebab niat tak betul. Orang niat nak cari Allah Ta'ala. Dia niat berzikir nak betul terima. Dapat betul terima. Ada. Macam yang main-main je ni. Itu kadang-kadang orang yang beramal tarikat ni, dia jadi bomoh. Okay. Sebab apa? Sebab dia dapat benda-benda miracle yang Tuhan bagi kat dia. Jadi benda-benda lagu ni kita kena jaga. Dan niat kita tu kena betul. Yang kita nak cari Allah Ta'ala. Yang kita berzikir ni semata menjunjung kita perintah Tuhan. Benda-benda lain yang Tuhan bagi kat kita tu hamba aja. Bukan yang tu tujuan kita. Jadi dia suruh kita berzikir dengan ikhlas. Serta mula Allah. Yakni hati kita ni memandang, memerhati. Okay? Akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan makna zikir. Okay? Begitu juga dia kata mula Allah akan makna Muhammad Rasulullah di dalam hatinya supaya sempurna berzikir dengan dia. Tapi itu kaedah orang berzikir hasanat dengan orang berzikir darajat ni beza. Orang zikir hasanat ni mulut yang sebut la ilaha illallah, hati tak tahu ni mana. Kalau buat tahlil tu dia fikir lain ni nak makan apa pula. Ni hari ketiga ni. Kemarin dia kata nasi ayam. Kemarin dulu dia kata makan apa nama bihun. Ini makan serabai baru. Kan kami duduk zikir, duduk peringat. Apa dah tu rumah nak jemput perang kata bunyi. Dia ada. Serabai semua. Tu orang zikir hasanat. Tu zikir pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku cukup lebih perut dengan kamu tak sempur dia tu. Kau tak kena berzikir tu tak? Memanglah. Macam ayam biarlah kapur yang tak larat. Dengar bunyi pinggan dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak makan lah. Tak tahan. Ni betul-betul kata yang tadi. Bukan lapik-lapik kan.
Orang berzikir darajat lain. Dia mulut sebut la ilaha illallah, hati ingat Allah jua Tuhan, Allah jua Tuhan. Okey, dia mula hafal kalimah la ilaha illallah. Okey, kalimah la ilaha illallah saya dah hafal kan? Translation dia memanglah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tu erti makna dia apa? Allah Taala lah jua Tuhan, yang lain bukan Tuhan. So bila dia zikir la ilaha illallah tu dalam hati dia ingat Allah jua Tuhan, Allah jua Tuhan. Baru dia khusyuk, okey, baru dia sedar, baru dia zauq bila dia berzikir. Habis tu orang zikir tarikat ni mana ada la ilaha illallah. Tak. Dia zikir, okey, dia pegang tasbih ha. Tumpah. Kita dengar tu semangat. Kita dengar tu semacam ya. Tambah ramai-ramai pula pasal macam bergegang di masjid tu. Tapi orang tak bisa dengar ni geng mana pula dah. Zikir apa ni jadi itu kan. Pokok kita tak pernah dengar Gangnam Style lah kan. Tak dengar Gangnam Style main film. Natang apa dia sebut style ni. Orang bisa dengar tak galut. Siap tanya are you ready? Tu kaki dengar Gangnam Style ke. Kita bukan kaki dengar Gangnam Style. Sama dengan zikir ni. Jadi orang yang zikir darajat ni bila dia zikir hati juga turut mula Allah perkataan tersebut. Jadi benda ni yang dia suruh kita buat ni. Tapi itulah kaedah hidup ni. Kena ada lah juga tarik-tarik ni. Maksud kata dah cari syekh-syekh mana, ustaz-ustaz mana, guru mana, okay, yang boleh kita talkinkan zikir ataupun bay'ah zikir, yang mana zikir tu dia ada pertalian, tasasul sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang kita kena faham. Tapi orang zaman dia tak pernah cari dekat yang tu. Okay, dia duk cari tu tasasul yang boleh jadi kaya, MLM, multi level marketing. Itu pun tasasul tu. Okay. Dia punya downline haji bawa je, dia upline pun dapat sama. Padahal kita nak cari kita punya upline tu sampai Rasulullah tu dalam keadaan berzikir ni. Jadi benda ni dia disebut dekat kita supaya kita ambil perhatian yang mana benda ni menjadi faedah kepada kita. Itu hidup kita ni kalau kita tidak ada satu amalan khusus yang kita buat dalam hidup kita, agak-agak apa benda hari-hari kita buat? Nothing. Okay. Ikut dan cepura kita. Tambah-tambah bila kita main tua pula kita tidak ada amalan khusus yang kita nak buat dalam hidup. Itu yang kita tak tahu nak bawa diri pergi mana. Paling-paling tak ada pun lepak kedai kopi lah. Contoh. Tak tu pergi jumpa geng-geng melepak kat market. Bagi-bagi tak ada kerja apa kan. Tak betul pergi market. Lepas tu ada satu kedai kopi yang mana geng semua ex-servis dia ada. Okay. Ni semua geng pencin saja. Apa ingat tak nak? Kalau belah Bandar Perta tu, ni malam yang babi. Dia ada geng ex-servis belakangnya. Dia duduk belakang sikit. Dulu kawan buat betul kat tu, aku tahu. Sebelah kedai dia tu geng ex-servis. Dia pencet lah ni. Okay, malam-malam lepas isyak, pukul 10 dia boleh telefon lah. Kena kopi, ada set karaoke mah. Pakai karaoke ya. Dia 12 kali. Cuba bayangkan lifestyle orang yang macam ni. Pencet dah umur 55, 56, dah umur 60. Dah semua tua-tua lah. Pencet kata tua-tua lah. Dia nak pergi dandut pun semua tak padan sangat. Dia lepak kedai kopi yang buka kedai kopi. Semua kawan dia bawa juga. Geng-geng XP belakang geng-geng pencet ni. So geng-geng ni pakai main telefon lah. Okay. Lepas tu pakai karaoke lah. Nanti mana dia bawa pergi. Kau orang nak pergi tengok. Kan? Turun kereta. Kola naik kotak. Ni cerita betul saya bukan rekaan lah. Okay. Kita kata ni main betul ni. Ni nak pergi lepak kedai kawan tak. Habis-habis main isyak-isyak tak nak kerja apa. Main sembang ni tak. Kena karaoke ketiga lagu. Tidur kita balik ya. Ni pengakuan depan kita kan. Sebab dia pun kedai kita pun kedai dia. Yang syok saya sebenarnya baru boleh haji ya. Lagi ngeri. Ni hidup zaman multimedia super koridor ni. Bukan nak tipu apalah. Tak ada makna tu tipu pun. Yang paling tak tahan bola naik atas. Itu paling tak tahan. Boleh bayang lah dalam jiwa dia apa dah. Itu orang panggil dalam jiwa dan taman. Okay.
Tu dia bagi tua-tua lengkuai. Makin tua makin buai. Betul kan? Memang dia tak galau apa semua. Tapi pergi duduk lepak kedai kopi. Kena karaoke lagu-lagu dia. Lama ni pun 60-an ke 70-an nak kita nak beritahu. Tapi nak abang kata itulah lifestyle yang ada. Padahal dia rumah terasa bukan tempat dia. Takkan nak makan tak lagi ni. Lepas tu balik rumah tak galut lah sangat. Ni sampai pukul 2 pagi kita nak balik pergi rumah bro. Kan? Dia terpilih 2 hari dah balik kan? Balik rumah pun tak galut pergi mana. Ada anak-anak semua kat rumah lah. Ini ada kita pergi 2 balik. Kita dengar-dengar, ya Allah, selamatkanlah aku daripada keadaan tersebut. Ni ada. Habis tu bila kita tak ada benda-benda ni, kita tak tahu nak buat apa. Cuba tengok orang yang tak ada amalan khusus dalam hidup dia. Lepas tu buat apa? Tuan-tuan boleh tanya diri tuan-tuan sendiri. Sebab hidup kita ni dia melalaikan kita. Bila kata dunia ni dia tempat melalaikan kita. Sedap tak sedap sebulan dah. Saya rasa baru main mengajar apa yang mulai. Kata sebulan dah orang-orang. Masa berlalu begitu pantas. Jadi benda ni kita nak kena faham. Tapi tu kaedah orang pencet dia pesan banyak kali. Orang umur 40 pun berapa juga. Okey, pastikan kita ada amalan khusus dalam hidup kita yang kita buat. Yang mana amalan ni kita istiqamah sehingga saat kematian kita. Habis tu kaedah hidup ni dia kena beramai lah. Bukan ada apa pun. Habis tu kita kena mengaji kita tasawuf ni bagi banyak sikit. Minhajul Abidin, Sirus Salikin. Okey. Itu semua kita-kitanya ajak kita beramai. Tambah-tambah bencin. Lepas subuh nak buat apa. Semua ada betul kita boleh beramai. Baca Quran, tunggu duha. Lepas duha baru keluar pergi market. Kadang-kadang orang dia tak nampak benda tu. Okay. Dia duk rasa hidup ni tak ada apa-apa lah. Dan bencin ni kena settle masalah. Ni benda-benda yang dia sebut dekat kita supaya kita mengambil manfaat ataupun faedah daripada. Kerana demikian itu, apa dia demikian itu tu? Berzikir tadi, mulahazah perkataan zikir tadi, suatu perkara daripada tawaran dan galakan yang baik dan besar pahalanya sebagaimana tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih akan demikian itu. Nampak? Nah, apa kata benda ni semua benda tawaran. Yang mana Allah Ta'ala tawarkan kepada kita supaya kita beramai, yang mana benda ni besar pahala dari sisi Allah Ta'ala. Habis itu yang kita dah sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ni bukan benda kecil, benda besar. Bacalah kita hadis al-azkar karangan Imam Nawawi. Tengok hadis-hadis yang menceritakan kelebihan-kelebihan sebutan yang kita sebut tadi. Antaranya yang disebut subhanallah tamla'ul mizan. Nabi kata kalimah subhanallah yang kita sebut ni memenuhi timbangan kita di hari akhirat. Ini tawaran yang Tuhan bagi. Bila lagi kita nak sebut, nak risau pun nak sebut. Aku bukan tak percaya kat apa, kat aku kau pun tak nak percaya apa. Bila nak risau ni kadang-kadang tak dan. Nak risau ni dia tak dan. Tapi sepatutnya nak risau tu dan. Naik motor lagi dan. Dia kata tak boleh dan. Motor memang kena fokus betul memang. Ada yang motor lari 80 ya, nak buka apa sangat. Ya, lainlah lari 180. Jadi nak abang kata bila waktu paling sesuai? Ni lah ni. Waktu duduk dalam masjid ni. Waktu ni waktu paling sesuai. Dan duduk rumah lagi. Tak tahu lah kita berbaik tangga bila sambil tengok apa nama TV. Subhanallah. Boleh buat kalau nak buat, tapi aku takut hang tak ada nak buat je. Sebab bila kita balik ya, memang kita akan disibukkan dengan hal dunia. Tapi tu bila duduk dah dalam tempat ibadat ni, masjid ni, rumah Allah Ta'ala, tempat kita nak buat ibadat, buat dulu bagi perhabis. Lepas tu kalau kita nak buat juga rumah yang tu kompak ya. Sebab orang ni dah tak tahu nak buat apa. Tengok berita dunia jam 10 pun tak apa lah, bukan counter. Subhanallah. Oh, lah ada tu tak habis lagi. Yang tu topak ya. Ni harta dia dalam masjid ni. Itunya kita pantang sangat bila tu imam balok tu. Aku bukan kata imam pun. Mana-mana tu imam pun serupa ya. Tak kira tua muda. Sebab dia tu tunjang. Dia driver kita. Kita ada harta dah. Tu imam ni driver. Hang berhenti ikut stesen hang lah. Hang nak heran sangat dengan passenger ni buat apa? Passenger ni aku suka dia lah, dia nak lompat sama mana dia punya pasal. Tak boleh, kita kena jaga passenger kita. La ilaha illallah.
Ada kita buat kita tanya orang nak berhenti orang. Kiri kanan. Nak guna ke apa ada tanya orang. Kita tak tanya mah. Steering duk aku ibu juga aku nak berhenti dah orang. Sampai kerja duk diam je. Kata nak kerja lompat biar. Tapi bila kita duk jaga sangat makmum kita yang tak ajak kita untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan dan tak menopak dan menambah amalan kita ni pasal apa? Ni benda kita kena fikir. Habis tu keadaan fikir akhir zaman ni orang marah kat kita. Sebab apa? Kita melawan arus. Dia kata nak teruk-teruk sangat buat apa benda-benda sunat ni. Dia pun tu ya sebenarnya pun orang balok ni kan tu ya. Okay. Habis tu keadaan amal ni kita dah hafal dah. Kena ambil fiqah dengan tasawuf. Imam Malik dah sebut dah. Siapa yang beramal fiqah saja tinggal tasawuf ni pasti. Tapi pasti rosak amalan dia. Pasti. Kita beramal fiqah ni tanpa mengikut tasawuf. Kita ni pasti sunatnya. Habis tu buat dah nak pahala, buat dah nak pahala. Sama juga dengan orang yang beramal tasawuf saja tanpa memberati fiqah, tinggal fiqah, zindik pula. Terus tak kenal Allah Ta'ala. Itunya dia terlalu pulun benda sunat, hak wajib tak buat pula dah. Maka Imam Malik kata gabungkan di antara fiqah dan tasawuf, maka kamu akan menjadi orang yang berjaya. Nampak? Benda yang kita buat ni gabungan. Gabungan antara fiqah dengan tasawuf. Sebab kita sedar diri kita ni bukan bagus pun. Kita sedar diri kita ni dosa banyak. Kita sedar diri kita ni banyak melakukan kelalaian dan kealpaan dalam hidup. Tak bagi tidur tadi sampai nak main ni. Agak-agak halah hati kita ni. Ada tak kita pernah lupa daripada mengingati Allah Ta'ala? Hati kita ni memang 24 jam ingat Allah. Ada tak? Kalau ada tak apa, kita tak masuk kategori orang yang lalai. Jadi nak apa kata ni? Benda yang dia sebut dekat kita supaya kita faham. Tapi tu Nabi sebut banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan zikir tadi. Apatah lagi kelebihan kalimah menyebut kalimah la ilaha illallah. Okay. Jadi nak apa kata ini semua merupakan ganjaran yang Tuhan bagi dekat kita, kata penulis kitab ni, supaya kita tak mensia-siakan hidup kita. Sebab masa ini merupakan kehidupan. Berarti hidup ni masa kita ni lah. Sebab masa yang berlalu ni, dia tidak akan kembali semula kepada kita. Itunya Imam Ghazali sebut, benda yang paling jauh daripada hidup kita adalah masa yang telah pun pergi meninggalkan kita. Bukan boleh nak remind lah. Ni kalau kita tak semayang sunat rawatib kan, kalau kita tak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan, agak-agak apa nak kotor? Pakai dah. Benda wajib pun tak kotor-kotor lagi, semayang yang tinggal 20 tu dulu pun tak kotor. Nak kotor hak sunat-sunat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Payahlah adat kata. Jadi tadi tu ada kesempatan, gunakan kesempatan tersebut untuk beramal. Okey? Kenapa? Ianya merupakan ganjaran yang besar, tawaran dan galakan daripada Allah Ta'ala kepada kita. Dan janganlah seseorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat. Ini dengar elok. Yang terbit daripada yang jahil dengan agama dan jahil dengan akidah agama, yang mengajak orang-orang awam kepada berzikir tahlil. Apa dah berzikir tahlil ni? Itulah la ilaha illallah, itulah tahlil. Okay? Dan menerima tariqat-tariqat. Dengan bermacam-macam tariqat, dengan sangkaan mereka itu satu kewajipan yang lebih tinggi daripada segala kewajipan yang diwajibkan akan dia oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Dengar elok. Dia kata kita ni jangan duk terpengaruh dengan mana-mana kumpulan tarikat yang duk rasa kalau hampa tak masuk tarikat kami, hampa tak ke mana. Jangan. Okay? Yang mana mereka ni kata bila kita berzikir ni martabat kita lebih tinggi daripada orang-orang yang duk mengaji, daripada orang-orang yang duk sembahyang Jumaat. Dia dah agak geng-geng merepek. Ini yang kata ajaran sesat tadi ni. Okay? Memang dia suruh kita berzikir la ilaha illallah, tapi jangan duk tertipu, jangan duk terperdaya dengan kumpulan-kumpulan zikir yang tak betul tadi ni. Yang duk rasa amalan tarikat mereka tu lebih tinggi daripada kewajipan-kewajipan yang diwajibkan oleh Tuhan kepada kita. Ni benda kita kena faham. Sebab dia ada tarikat yang sesat ni, yang mana dia kata kita ni tak payah, tak galuh dah.
Kumpulan kita ni, tim kita ni lain daripada orang lain. Ya tak? Tu yang dia panggil ajaran sesat tu. Okay. Yang mana dia kata kita ni semua isi ya. Mereka tu kulit tu. Ada pergi penadah tu sungai dua. Kalau pergi penadah tu masjid Jok Batang kan tu geng kulit je tu. Kita isi. Dia ada ni. Doktor guru sesat lagu ni. So benda-benda lagu ni dia suruh kita berhati-hati. Jangan tertipu dan jangan terperdaya dengan sangkaan mereka itu. Okay? Kerana dia kata itulah ada yang menerima tariqat dan bertahlil dengan tidak sembahyang 5 waktu. Tengok. Nah, tengok sesat tak sesat kumpulan tarikat tu, tengok benda wajib ni dia buat ke tak. Kalau aku semangat zikir ya, semayang pun tinggal tak apa. Sebab zikir kita makam tinggi. Confirm sesat. Sebab zikir tu sunat. Semayang ni yang wajib 5 waktu ni. Jadi tu nak zikir ke apa kan lepas hak settle 5 waktu ni. Tu yang kita duduk zikir pun lepas settle 5 waktu je. Bukan kita duduk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar sebelum kita semayang 5 waktu. Dah. Kita dah settle dah hak wajib. Tu yang kita top up dengan yang sunat. Jadi nak tahu ajaran sesat tak sesat? Kalau ada dia punya ciri-ciri yang macam ni. Zikir kan? Zikir pun ni ustaz. Tapi slot pendek tak buang. Sesat tu. Dan tu pun tak pilih lah. Sebab kaedah hakikat ni dia tak boleh override fiqah. Betul. Tak tahu dia tak boleh override fiqah. Sebab fiqah tu law. Nampak? Hang hebat para mana boleh terbang dari langit jalan dayak pun tak boleh nak override hukum fiqah yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada hang. Ni pandai-pandai tu pergi salam lagi perempuan. Okay. Orang tanya pasal apa tu Syekh salam lagi perempuan ni? Siap cumbi lagi nak balik ni. Wah, tak. Saya panakan diri saya. Cewa. Apa tak nak jumpa geng-geng ni? Okay. Nak jumpa apa? Kawan pun tak. Tu kira geng apa ya? Dia ada geng-geng ni. Jadi nak abang kata ni semua ciri-ciri ajaran sesat. Tu yang kita tengok dulu dia ada masuk dalam metro pun semua dia buat cerita geng-geng tarikat, geng-geng macam-macam lah. Okay, yang sesat-sesat ni. Sebab geng sesat ni kita boleh kenal. Sebab apa? Sebab dia kira geng dia ya. Orang yang tak masuk geng dia tak boleh main gaji. Dia tak mengajar macam mengajar apa ni. Okay, dia mengajar tempat-tempat tertentu. Lepas tu ada waktu-waktu tertentu. Membership saja yang boleh main. Tak orang tak jadi membership tak boleh main malah. Okay, sebab apa? Ilmu ni ilmu rahsia. Kalau cicak dengar, cicak pun masuk syurga. Mau tahu? Sebuah ayat dia tu main apa? Jadi nak abang kata kita boleh reti ya. Sebab kalau benda agama ni yang boleh cerita umum. Kaedah fiqah ni yang cerita lah publik. Hang nak baca Tajul Arus kah, hang nak baca Darul Tahmin kah, hang nak baca kitab apa baca? Sebab orang memang boleh mengaji. Dia kata tak boleh. Sebab peringkat ni kata peringkat lain. Pula. Hang hurai cara peringkat kami sudahlah. Nak hurai cara peringkat teruk-teruk sangat buat apa. Kalau betul hang tu khalifah, hang tu syekh tarikat, hang kenal orang yang mengajikan hang ni. Boleh cerita benda yang hang boleh cerita. Tak payah cerita benda yang hang tak boleh cerita. Sebab kaedah hakikat ni dia benda yang dirasai. Faham? Habis tu bila tuan-tuan mengaji kitab tasawuf, tak kira lah kitab apa yang tuan-tuan mengaji, penulis kitab tu dia menceritakan apa yang dirasai oleh dia. Habis tu kadang-kadang kita mengaji kita tak faham. Sebab apa? Tak faham apa hang tak rasa. Hang bukan sampai makam yang dia cerita pun. Tapi mengaji pi lah. Mengaji hikam contohnya. Apa cerita tu Syekh Hikam tu Pulau Manis nak cerita ni? Dia translate daripada Ibnu. Siapa nama Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Nak cerita apa aku tak faham apa. Memang hang tak faham lah. Hang tak sampai terang dia faham. Kitab tu dia cerita apa saja benda yang dia rasa dia nukilkan dalam kitab dia. So orang yang baca kitab tu kalau dia bukan ahli tarikat, kalau dia bukan orang yang menjalani perjalanan salik macam Tok Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, dia takkan faham. Tapi itu bukan boleh semua ajak kitab tasawuf ni. Hanya orang-orang yang qualified betul ya, orang yang merasai ya boleh cerita benda tu. Jadi nak kata kaedah dia macam itulah yang kita kena faham. Tapi hang kata terang mana pun hang tak boleh nak override hukum mereka. Ni sebab rasa jauh sangat boleh salah lelaki perempuan. Sabar Zat. Lu kata tak boleh. Lelaki perempuan yang bukan mahram tak boleh salam
Ni anak murid masalah lelaki. Lagi anak murid perempuan pula masalah cium tangan, cium dahi tu guru balik. Cium tangan, cium dahi tu guru balik. Ui, kemah. Kita tanya siapa tu Syekh Betul ni jadi ni. Dia kata saya fanakan diri saya. Pom-pom adat. Habis tu kalau kita boleh tengok orang terbang di atas langit, kita tengok dia berjalan atas ayam, dia buat benda-benda merepek lah, benda-benda miracle lah kita kata, benda-benda keajaiban yang kita orang biasa tak boleh buat ni. Dia tepuk meja ayam berkuih bro. Ayam jadi macam ayam Pepsi tu. Nanti yang Pepsi naik kuih tu, dia punya gas naik tu. Dia baru tepuk meja, dia tak buat benda lain lagi kan. Tak silap pendek pun tak buang lagi. Tak payah lebih mengaji pun tak faham. Benda ni memanglah Tuhan tunjuk tanda tu kat kita. Cuma kita perasan dengan tak ya. Sebab geng-geng ajaran sesat ni dia tak asup dekat tok guru dia. Apa kena faham? Dia tak asup dekat tok guru dia sebab apa? Sebab tok guru dia ada benda-benda miracle tadi ya. Tok guru dia kata hang tak percaya lagi aku Syekh bah. Okay? Hang tak percaya lagi aku Syekh sah ni. Aku meja ajak berbuih ni. Aku boleh berjalan ni, boleh terbang ni, aku terbang. Tadi terbang kan sebab ni. Tu jangan kata dunia ni hebat sampai teratur. Habis tu jangan tertipu dengan godaan-godaan dunia tu. Okay? Benda tu semua istidraj daripada Allah Ta'ala. Ni benda kita kena faham. Habis tu dia sebut, okay? Yang mana dia kata bertahlil dengan tidak sembahyang 5 waktu. Tu ciri ajaran sesat. Begitu juga, dan ada pula yang menerima tariqah dan bertahlil, bercampur gaul di antara lelaki dan perempuan yang silat, masyarakat yang boleh berkahwin dengan tidak ada haram. Yang di belakang kan, jika campur lelaki perempuan. Dah perempuan duduk sini, perempuan duduk sini, perempuan duduk ujung tu, campur lelaki perempuan. Tak apa, kita tak ada aurat apa. Sebab kita keedah sama semua. Jangan buat mereka bro, jangan. Sebab benda ni memang ada. Tak terjadi lah tanya pejabat agama. Ciri-ciri ajaran sesat. Masuk website JAKIM pun dia boleh cerita lah. Okay. Nah, tak kata bercampur lagi perempuan ni. Bini aku, bini aku, bini tu guru, bini dia ya. Dan tu kita tak tahu. Dia kata tu guru, kuat. Bini dia, bini kita, bini dia. Oh! Tu tak kira nikah bagi kita tu guru dulu. Tu bodoh dia. Nah, sebab kita tak ada. Nikah okey, malam pertama begitu guru ambil berkat kepala papan. Tapi orang tak asup ni dia lain. Dia memang yang sembuh ni. Tu yang kata tertipu. Sebab apa dia kena berbodoh? Sebab dia memang bodoh. Dia tak pergi mengaji fiqh dulu, dia tak mengaji tauhid dulu. Tak nak pergi terus tarikat guna-gunanya, nak pergi terus hakikat guna-gunanya. Dia kena tipu situ lah. Sebab keedah dia hantu guru kah, hantu gaul kah, bukan maksud. Ini benda kita kena faham. Hang bukan terpelihara daripada melakukan salah dan silap. Hang macam aku biasa ya. Cuma Tuhan angkat martabat hang lebih lah. Kalau hang ni tok syekh, kalau hang ni tok guru. Tapi hang bukan maksud. Tapi itu garis panduan dia fiqh. Habis tu fiqh ni kita kena mengaji bagi betul. Sebab fiqh ni yang nak tengok sama ada betul atau salah. Masalah hati itu bukan masalah kita nak menghukum. Yang tu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Satunya ajaran-ajaran sesat dia kata saya berzina ni sebenarnya saya ikhlas nak bantu dia. Itu kata merepek. Kita kata pasal bagi berzina dengan janda ni. Dia tak ada duit. Dia minta duit. Lepas tu saya kata syarat dia kena ada lah juga. Takkan bagi duit saja pun. Dia kata tak apalah, tak seram. Lepas tu kita tangkap. Tangkap dia kata saya ikhlas bantu dia. Agak-agak nak kata apa ni? Ni ada kes berlaku ni. Apa yang main-main kan? Satunya, ustazah buat pula fatwa boleh belajar kalau dalam keadaan ada darurat tu. Tu buat ajaran sesat lah tu. Mengaji kitab fiqh mana aku pun tak tahu. Tu terapi mengaji fiqh tu. Okay? Memang dia punya degree fiqh lah. Tu tak kira lagi boleh sambil ustaz orang semua jadi ketua aurat. Dia mengaji kitab fiqh mana pun aku tak tahu. Ini benda-benda merangkak. Tapi tu fiqh ni dia kena ikut betul-betul garis panduan dia. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu dengan masalah-masalah hakikat yang disebut dekat sini. Begitu juga dia kata, dan ada pula yang menerima tariqah dan bertahlil di dalam gelap sehingga nampak tuan gurunya memberi pertolongan
Dan ada pula yang menerima tariqah dan bertahlil dengan tidak mengetahui dan tidak belajar hukum-hukum agama. Serta menghukum pula akan orang yang duduk belajar hukum-hukum agama itu macam kita ni adalah ilmu kulit yang tidak berguna. Dan dengan tahlil itulah terangkatlah martabat-martabat mereka itu kepada martabat uluhiyah, yakni martabat ketuhanan. Nampak? Ini ciri-ciri ajaran sesat. Okey. Bertahlil dalam gelap apa semua ni dia ada pembahasan detail. Okey. Nah, abang kata gelap ni bukan kata gelap salah semua dah, dia ada juga kaedah. Nanti kita kena baca kitab tafsir khusus. Tapi nak abang kata jenis bertahlil dalam gelap, campur lelaki perempuan, yang tu memang tak betul ya. Okey. Lepas tu pula dia kata bertahlil dengan keadaan tidak mengetahui dan tidak belajar hukum-hukum agama. Dia tak tahu yang mana satu wajib, yang mana satu sunat. Dia nampak zikir ni lah wajib, tak semayang pun tak apa, kita zikir dulu. Tu kata merangkat tu. Dia tak faham yang mana perlu didahulukan. Okay. Lepas tu pula dia kata tidak pula dia kata berguna. Yang mana dia katakan sini, yang mana dia menganggap orang yang duduk belajar hukum agama macam kita ni dia sebut ilmu kulit. Mereka yang berzikir itulah ilmu isi. Mereka tu lah hebat, kita ni dah teruk. Yang mana mereka ni boleh naik kepada martabat-martabat uluhiyah, jadi martabat ketuhanan. Tu yang dia satu level dia kata kita lah ni martabat dah tinggi. Jalan terbang pun boleh, jalan dayak pun boleh dah. Okey, orang tinggal pun tak lu dah. Okey. Hukum-hukum fiqh ni sudah pun terlepas daripada kita. Semayang dah tak wajib. Dia sampai level tu. Dia sampai level merantai tu lah. Dan benda ni memang ada. Okey, aku yang duk rasa dah yang mati dah pun tak mati lagi. InsyaAllah dia akan kembali lagi. Okey. Kan? Ada ni ajaran sesat ni. Okey. Pemimpin dia pun mati dah. Dia kata tak mati lagi. Abu Yah tak mati lagi. Okay. Abu Yah tak mati lagi. Dia kata Abu Yah akan kembali menyelamatkan dunia ini. Cik, kemat. Jenuh lawan pun ni. Jadi kita kena faham kaedah fiqh tu bagi betul. Alright. Dan dia kata apabila sampai martabat itu, yakni martabat ketuhanan ataupun kepada martabat uluhiyah, maka tidak lagi wajib sembahyang dan puasa dan tidak berlaka-laka daripada perkara-perkara yang dituntut wajib. Itu yang kita merangkak tu. Dia duk puasa kita sembahyang tak payah, puasa tak payah, zakat tak payah, nikah pun kita nikah cara batin dia. Tak payah pergi jawab agama dah kan. Itu lagi baik. Tu dia nak relate dengan nikah mut'ah mau cukup tu. Nikah 2-3 jam pun tak apa, nikah 2-3 hari pun boleh. Dia mula main batik. Sebab apa? Iblis duk guide dia. Sebab benda miracle ada apa? Jadi nak abang kata ni keadaan yang berlaku. Okay? Dan tidak lagi haram segala perkara yang diharam oleh Allah Ta'ala. Ini semua benda-benda yang ditegak oleh orang-orang sesat tadi. Kerana sudah jadi uluhiyah, jadi martabat ketuhanan tadi. Maka semuanya dikata puaknya tersebut itu puak-puaknya mubtadi' dal. Apa dia mubtadi' dal ni? Puak-puak yang mengada-ngadakan. Okay? Orang-orang yang melakukan bid'ah dan sesat. Okay? Yang menyesat ia akan orang-orang awam. Bila kata orang awam ni, orang yang tak ada basic tauhid, fiqh dan tasawuf. Nampak? Dia memang tak mengaji. Habis tu dia kena tipu. Okay? Teratur mengaji ni pun kena tipu lagi ni. 50 tahun dah dia kena tipu ni. Contoh. Tampaklah tak mengaji bab-bab agama ni. Tak kena tipu tu cerdik-cerdik belakang lah dia. Ujak lah panglima-panglima semua cerdik dah lah. Kan? Kalau tidak ada cerdik juga kan. Jadi nak abang kata ni ya. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Tu kena tipu. Habis tu kaedah agama ni dia bukan boleh mentikam teruk. Dia kena mengaji. Pergi mengaji ya. Malu apa? Kita dah tak mesti tauhid. Mengaji tauhid. Tak mesti bekar. Mengaji bekar. Tambah zaman kita ni pula bekerja orang mengajar. Pergi mengaji ya. Dulu pun lah nak kena cari tok guru. Dah tok guru dia tiap hari main kat kita. Nanti kita tak tahan. Lepas tu kita pula juga nak main kat tok guru. Tiap hari tak main malah betul ke? Dia ikut kaedah kita tu kena pergi cari tok guru. Dia duduk mana hala pergi mengaji rumah dia. Baru betul. Tak payah. Apa centralize kan benda ni? Mana masjid? Okey. Semua pakai main masjid, tok guru main. Yang syok tok guru main, anak murid tak main. Lepas tu anak murid boleh buat perbandingan pula. Ustaz ni okey. Ustaz ni tak okey. Ustaz ni tak okey. Ustaz ni slow. Dia kata anak murid tu. Cukup wajah anak murid zaman tu. Dia boleh buat perbandingan ustaz-ustaz. Dia tahu Ustaz ni tak okey. Slow. Cakap port. Tak. Ustaz ni kerai tak. Asal.
Kan? Lain-lain tak ngaji semua tu. Dia juga kemai. Sebab apa? Sebab tak ngaji. Ini keadaannya kita kena faham. Dan puak yang sudah jadi murtad wal'iyadzabillah min. So nak kata puak-puak tadi ni kalau mereka tak bertaubat kepada Allah, maka mereka dikategorikan sebagai murtad, orang yang kufur, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada Islam. Kita minta jauh daripada Allah Taala dengan perkara tersebut. Jadi nak kata ni benda yang kita kena faham, ala kulli halnya. Benda ni dia nak cerita kat kita dalam masalah faedah ni supaya kita memperbanyakkan amalan sunat. Tu yang kita mengaji dah kan. Kita hadis 40, hadis yang ke-38 kalau tak silap saya. Okey, balik buka balik hadis 40 karangan Imam Nawawi. Bagaimana Allah Taala menyatakan dalam hadis qudsi tentang kelebihan orang-orang yang melakukan amal soleh dengan memperbanyakkan amalan sunat, kata Allah Taala. Okey, yang mana Tuhan menyatakan, okey, ma'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa-siapa yang menyakiti waliku, kata Tuhan, maka sesungguhnya aku isytiharkan perang kepadanya. Sebab Tuhan ni dia ada kekasih-kekasih dia di kalangan umat ataupun di kalangan hamba dia. Bila kata wali ni kekasih Tuhan lah. Dalam hadisnya ke 38 kita di 40 pergi balik cari. Tuhan sebut dalam hadis tu hadis kursi. Tuhan sebut, okay, man ada li waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku, maksud kata kekasihku, faqad azantuhu bil harbi, maka sesungguhnya aku isytiharkan kepadanya perang. Okay. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayh. Tuhan menyatakan bagaimana yang kata wali Allah Taala tadi ni, okay, yang cuba untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Taala bi syai'in dengan sesuatu amalan ahabba ilayya, yang dicintai olehku. Nah, kata Tuhan suka amalan yang wali ni buat, yang mana wali ni buat amalan ni tadi tidak lain dan tidak bukan kekasih Allah Taala buat ni sebab apa? Sebab dia pun cintakan kepada Allah. Dia buat benda ni nak mendekatkan diri dia. Mimma tartuhu alaih, selain daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Faham? Nah, apa kata hamba ni dia buat amalan-amalan yang sunat selepas daripada amalan wajib. Amalan wajib yang Tuhan suruh buat ni dia buat semua belakang dah. Tapi dia tak puas dengan amalan wajib tu tadi. Maka dia topak dengan amalan-amalan sunat. Sebab apa dia buat amalan sunat ni? Sebab nak mendekatkan diri dia dengan Tuhan. Itu yang kata wali Allah Ta'ala ni. Yang kata wali ni dia memang buat amalan-amalan sunat ni banyak selepas daripada amalan wajib. Tu yang dia berzikir ribu-ribu sehari. Dia selawat ribu-ribu. Dia istighfar ribu-ribu. Sebab apa? Sebab dia nak dekatkan diri dia dengan Tuhan. Perasaan dalam hati dia ni sedap bila dia duduk berzikir banyak. Perasaan hati ni sedap saja bila dia boleh semayang banyak. Kita ada rasa sedap, balik tanya rumah. Gagah dia kata semayang tarawih 8. Mucuk lagi dia kata. Kalau ikut-ikut 4 ya. Tapi dah tak ada kaedah 4. Paling musuh pun 8. Gagah. Cuba rasa sedap tu kan. Kali nak kata apa dia rasa sedap. Apa jangan duk rasa. Kan? Orang tak rasa lepas tu sedap. Orang tu rasa 20. Kan? Nak lajak kita sampai 30 kan. Nampak macam tak apa nak larang apa. Kenapa kita sembahyang 20 sudah. Lepas tu kita zikir pula. Baca Quran, tadarus semua. Jadi nak hamba kata Tuhan sendiri sebut dalam hadis kursi yang mana hamba dia yang dikasihi oleh dia, yang disebut sebagai wali Tuhan, dia ni memang suka buat amalan-amalan sunat selepas daripada amalan fardu. Okey. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Okey. Dan dia kata hamba ni tadi senantiasalah mendekatkan diri dia kepada Allah Taala dengan melakukan amalan-amalan sunat. Hatta kata Tuhan, uhibbuhu, aku mengasihinya, aku mencintainya, kata Tuhan. Ini hadis 40 ni, kalau kita ni tak ada. Okey. Nah, apa kata yang mana hamba ni, dia kata wali Tuhan ni, dia buat amalan sunat tu tadi tidak lain dan tidak bukan nak cari redha Tuhan, nak mendekatkan diri dia kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri sebut hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintainya, sehingga aku mengasihinya. Siapa? Hamba tadi ya, wali Tuhan tadi ya. Maka Tuhan menyatakan faiza ahbabtuhu. Okey. Dan apabila aku mencintainya, okey,
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Maka aku menjadi pendengar kepada benda yang dia dengarkan. Faham? Itu yang dia panggil kasyaf pendengaran. Nah, abang kata bila Tuhan cintakan kepada kekasih dia, Tuhan bagi kasyaf dekat dia. Tuhan buka pendengaran dia. Apa yang dia dengar berlandaskan kepada pendengaran yang Tuhan izinkan dia mendengar. Itu yang dia dengar siksa kubur, itu yang dia dengar orang merau, itu yang dia dengar orang merintih. Wali-wali dengar. Kita wali-wali nak dengar apa? Itu yang dia lalu tepi kubur dia sengap. Kita dia reda kan. Sebab apa? Sebab Tuhan buka pendengarannya. Kasyaf telinga dia Tuhan buka. Dia dengar makhluk-makhluk lain berbicara dengan yang sama waktu dengannya. Apa bukti dia boleh dengar Ustaz? Cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika mana tentera Nabi Sulaiman nak lalu ke satu tempat, wadi dalam Al-Quran menyatakan, tiba-tiba waqalatim, apa nama? Waqalatim namlata. Maka berkatalah Umaisuri semut. Jaga. Piduk tepi. Tentera Nabi Sulaiman nak lalu. Kan kita baca Quran. Okey. Yang mana waqalatin namlata. Maksud kata telah berkatalah namlah, semut perempuan. Sebab kaedah Arab ni dia kemat. Okey, bila sebut namlata tu tahulah kata semut tu perempuan. Tu yang kita tahu kata Umaisuri tu perempuan. Umaisuri semut ni perempuan, bukan jantan. Queen control tu. Okay. Jadi nak abang kata semut ni hafal dekat ayat dia. Duk tepi tu. Tentera Nabi Sulaiman nak lalu. Tak ikut dia pijak hampa. Dia tak nampak apa kecil. Lepas tu Nabi Sulaiman dengar. Maka dia tersenyum mendengar kata-kata Umaisuri itu tadi. Nak abang kata benda ni bukan benda mustahil. Allah Ta'ala boleh buka kasyaf kita. Sebab Tuhan sebut dalam hadis ni. Begitu juga wa basaruhul ladzi yubsiru bihi. Yang mana dia melihat berlandaskan apa yang aku izinkan dia melihat. Tuhan buka mata kasyaf dia. Dia nampak lebih semua alam-alam malakut, alam-alam jabarut, alam kubur. Dia nampak orang kena seksa, orang duduk dalam nikmat. Dia nampak ni segala jin-jin yang main ngaji kan, malaikat turun kan. Orang bawa hantu raya main masjid pun dia nampak. Contoh. Mana nak beritahu? Main masjid dia. Tapi dia pembelah hantu raya. Hak perempuan pembelah pelisik. Contoh. Main masjid kan hantu raya tu kat luar. Dia nampak. Sebab Tuhan buka mata kasyaf. Cuma dia tak abad bro. Balik sebab orang macam orang. Dia tak abad dekat kawan tu. Nampak sangat kata pecah kemelang kan lagi betul tak? Tok Wali bukan nak teling orang. Hantu raya pun kata kat dia lah. Kata ni lain kali jangan kopi. Ada orang nampak tu. Tinggal dekat stesen minyak jadi. Ngeri. Apa yang nak pempeng dunia ni? Sama tak geng-geng Malaysia dia kata jangan. Hantarkan nak pergi Allah. Aku tinggal kat kedai-kedai makan mana kan. Lagi balik ambil. Sebab apa? Tuhan buka penglihatan dia nampak. Begitu juga wajadahul lati yabtishu biha. Dan tangan dia yang dia memukul. Artinya keadaan untuk wali ni Tuhan bagi karamah dekat mereka. Tok kenali cerita dia lipat dia punya sebebannya. Sampai tengok dulu tu. Mau tahu. Kita lah bukan kata lipat. Kena balik sebeban. Tak jadi apa pun. Jadi nak abang kata inilah kelebihan yang Tuhan bagi dekat kekasih dia. Sebab apa? Sebab mereka pun mencintai Allah Ta'ala. Benda ni yang kita nak cari dalam hidup. Tak ada benda lain. Itu yang kita duk pesan tu. Itu yang kita duk hafal tu. Jangan segan untuk melakukan amalan-amalan sunat selepas daripada amalan wajib. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sambung minggu depan. Benda-benda nak share. Lagi ada orang bawa hantu raya duk percaya pula. Aku tak nampak lah. Kita ustaz ni pun nampak juga lah. Orang Melayu kita ni tak boleh lari dengan benda-benda tu loh. Sebab apa? Sebab dia dengki. Ya bro. Assalamualaikum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tak boleh. Zikir darajat ni kita tak boleh nak pandai-pandai buat sendiri. Okay? Sebab dia mesti ada connection. Dia ada rantaian dia. Syekh ke syekh. Okay? Nah, abang kata khalifah ke syekh dan yang sama waktu dengannya. Yang mana rantaian ni sampai kepada Rasulullah.
Sebab Rasulullah yang ajak Sayyidina Ali berzikir, Rasulullah yang ajak Sayyidina Abu Bakar berzikir. Sunnah kata rantaian itu sampai kepada Rasulullah. Bukan kata kita boleh buat suka-suka. Dia kaedah dia macam ni. Okay? Orang yang duk takut dengan tarikat ni. Sebab apa? Sebab kita punya persepsi tu. Kita takut kita tak boleh nak berzikir. Yang tu yang kita takut dia. Sebab kita tak kena rasa takut lah. Itu persoalan yang saya nak tanya. Okay? Tapi tu kaedah tarikat ni kita pergi mengaji. Kita tahu okay, dia ni boleh talqinkan apa nama zikir. Dia boleh bayangkan zikir. Dia ada kaifiat dia. Dia bukan sahaja. Balik zikir 5,000. Sabar tak. Dia pun tahu kita baru duk berangkak ya. Okay? Antara tarikat yang saya tahu. Dan saya sendiri beramai. Tarikat Al-Ghazaliyah. Tarikat Ghazaliyah ni dia zikir ikut suka hang. Ikhlas satu. La ilaha illallah. Sudah. Dah ikhlas satu kan? Syekh kata hang zikir ikut ikhlas hang. Kita ikhlas 3. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kita tutup zikir kita. Kita ikhlas 3. Tapi takkan pada 3. Kita fikir sendiri lah buka tara ni takkan nak pun 3. Kita ketara pun RM4. Nanti zikir 3. Okay. Jadi nak abang kata dia depend on kaifiat zikir tadi. Dan selalunya, okay, kalau kita orang bola ambil tarikat ni, paling busuk pun 100 yang tadi. Takkan nak zikir la ilaha illallah 100 pun tak larat. Agak-agak bro. Okay. Kalau tarikat Syatariah, zikir pagi 100 lepas subuh, lepas isyak lagi sebelum tidur 100. 200 ni kali dengan 365 hari, 70,000 kali setahun kita berzikir. Cukup satu khatam. Sebab kaedah zikir ni, kaedah khatam dia 70,000 kali satu khatam. Sebab ada hadis yang Nabi menyatakan kita kena bebaskan diri kita daripada api neraka Allah Ta'ala maupun lebih kurang pula dengan kita berzikir sebanyak 70,000 kali kalimah la ilaha illallah. Itu dia bagi satu khatam. Okay. Sunnah kata kita tahu kaifiat. Dia bukan berat. Dia betul sunat, bukan wajib. Cuma bila kita dah ambil, dia menjadi satu kewajipan kepada kita. Tapi wajib pun depend on kita punya kemampuan lah. Okay? Kita berzikirlah takat kita mampu. Dan benda ni tak payah nak takut. Takkan nak zikir takut, mati tak takut. Tu benda kita kena tanya. Oh zikir takut tu, mati. Mati tak takut, mati tak bos. Tak tahu aku tentu rasa mati tak takut. Aku mati takut. Zikir tak takut. Okay? Sebab zikir memang kita boleh berzikir. Tapi nak mati ni kita takut ni. Sebab tak tahu nak pergi mana lagi. Jadi nak abang kata benda-benda ni hanyalah nafsu kita. Sebab bila kita nak buat baik ni, satu yang pertama nafsu, yang kedua iblis tu cucuk. Tak tahu tak padan hang lagi, tauhid pun baru mengaji ya dia kata nak zikir apa? Apa? Dia kata nafsu. Dia kata tak padan hang tadi isim pun. Dia main. Oh pakai seluar pendek, main bola tak tetap orang yang tu tak isim. Hanya kita nak zikir la ilaha illallah ni isim. Itulah kata semua tu iblis dan nafsu. Habis tu kaedah hidup ni kita kena pegang, nak jadi apa jadi. Sebab benda kita nak buat ni kita kembali kepada Tuhan. Bukan kita nak merepekkan nafsu dan yang sama waktu dengannya. Okay. Jadi kita tolong Tuhan lah. Supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan kat kita supaya boleh berzikir. Sebab dengan zikir-zikir tu dia akan menguatkan jiwa kita. Spiritual kita tu akan menjadi kuat. So benda tu tak payah takut. Okay? Boleh beramai. Carilah syekh mana tu, siapa nama tarikat mana pun. Okay? Beramai. Talqin ataupun bai'ah, zikir, lepas tu beramai. Sebab apa? Ini saja benda yang kita nak buat balik. Sebab Ibnu Athaillah Iskandari dah pesan lah. Jangan kamu bersahabat dengan harta kamu, kerana dia tidak akan mengikut kamu ke kubur. Jangan kamu bersahabat dengan anak dan isteri kamu, kerana mereka juga tidak akan mengikut kamu ke kubur. Memanglah dia ikut, dia balik, dia tak tunggu. Okay? Maka bersahabatlah kamu dengan ilmu dan amal kamu, kerana inilah yang akan mengikut kamu ke kubur bersama kamu. So apa lagi nak buat? Okay? Itu saya duk pesan tu, umur 40, orang pencet, jangan lupa. Pastikan ada satu amalan khusus dan kita beramai dalam hidup kita. Baru kita ada kekuatan spiritual. Baru kita ada kekuatan jati diri. Barulah dapat 500 petak undi orang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Alright. Dah soalan?
Itu selingan je. Sebab semua bakal duk tunggu tak declare lagi betul ya. Aku tengok macam-macam dah duk naik putih jalan kan. Bendera ni tak larat dah. Declare lah cepat. Oh duk tak nak bawa nak undi ni. Raya. Kamu tak tahu raya. Pilihan raya. Raya lah syarah. Habis. Ada soalan lain? Syekh yang tanya soalan tu tak payah. Tak balas depan. Ada soalan? Okay, semua orang tidak dengar. Right. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. استغفر الله إن الله غفور رحيم. ولا حول